Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, murid-murid, bertemu lagi kita untuk subjek pengurusan kehidupan. Okey, pada hari ini Cikgu Yat nak ajar lagi tentang makanan berkhasiat. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, tajuknya adalah makanan yang berkhasiat. Standard pembelajaran dia 1.5.2 memilih makanan yang berkhasiat. 1.5.3 mengamalkan pengambilan makanan yang berkhasiat. Okey, apa benda tu ya? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, murid-murid. Yang ini merupakan gambar dekat pasaraya. Okey, kalau kita dapat lihat sama-sama. Okey, ini adalah di bahagian sayur-sayuran kan? Okey, kita boleh tengok kat situ ada tomato, ada terung, ada cili dan pelbagai jenis sayur. Okey, cikgu nak kaitkan gambar ini dengan tajuk kita. Okey, gambar kat sini kita dapat lihat semua makanan yang berkhasiat. Jadi, itulah yang cikgu nak kaitkan dengan tajuk kita hari ini, iaitu kita kena memilih makanan yang berkhasiat. Okey, ini adalah piramid makanan. Cikgu dah tunjukkan pada pembelajaran yang lepas. Okey, piramid ini daripada bawah hingga ke atas. Bawah itu lebar, atas dia semakin mengecil. Jadi, makanan yang bawah mestilah ambil lebih banyak. Yang paling atas mestilah ambil paling sedikit. Ini sekadar pengetahuan kamu sahajalah. Okey, cikgu tak sentuh secara mendalam untuk piramid makanan kerana subjek untuk sains dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan dia akan ajar lebih mendalam. Untuk kita pengurusan diri kita kenal dulu makanan berkhasiat. Okey. Makanan berkhasiat tu apa? Minggu lepas cikgu dah terangkan. Makanan berkhasiat itu adalah makanan yang membantu proses tumbesaran manusia yang sihat. Bermaksud kita ini hidup perlukan makan. Jadi kita mestilah makan benda yang baik. Makan benda yang sihat supaya tubuh badan kita membesar dengan sihat. Tubuh badan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Okey murid-murid, ini adalah contoh makanan yang berkhasiat lah. Minggu lepas cikgu dah terangkan, tapi minggu ini cikgu ulang semula supaya kamu dapat refresh semula. Apa itu contoh makanan berkhasiat? Untuk gambar ni ada, cikgu sediakan ada 8. Okey, yang pertama yang bentuk love tu itu gambar sayuran lah. Kemudian roti, and then buah-buahan, susu, yogurt, keju, kemudian makanan bijirin dan juga nasi. Ini adalah contoh-contoh makanan yang berkhasiat. Okey murid-murid, kita tengok seterusnya. Okey, memilih makanan yang bersih. Kita memanglah dah makan makanan yang berkhasiat. Tetapi kita kena pastikan makanan kita itu semualah bersih. Okey, tak boleh makan makanan yang berkhasiat. Tapi makanan tu kotor, makanan tu dah tercemar pun tak boleh sebab nanti boleh mendatangkan penyakit pada diri kita. Okey, jom kita tengok macam mana nak pilih makanan yang bersih ya. Okey, yang pertama. Ini contoh yang satu adalah mencuci makanan sebelum makan. Contoh makanan yang kena cuci, contohnya buah-buahan kan. Sebelum makan buah tu kena cuci. Wajib cuci kan, sebab kita tak tahu makanan tu kita beli ke pasaraya mungkin dah ramai orang pegang. Jadi kita kena basuh makanan tu kan. Nak zaman sekarang, zaman COVID-19, kita tak tahu bakteria tu kita tak nampak kan. Virus COVID-19 tu kita tak nampak. Jadi sebaik-baiknya memang wajib kamu basuh makanan dahulu baru makan. Okey, tapi bukan semua makanan lah kena basuh. Contoh makanan yang dah dimasak oleh ibu bapa kamu, kan kamu bawa bekal ke kan? Tak payahlah basuh makanan macam tu. Makanan yang tertentu sahaja. Okey, semasa ibu bapa menyediakan makanan kan, masa ibu kamu memasak, semua bahan tu ibu kamu mesti basuh dahulu. Sayur kena basuh kan. Apa-apa jenis, apa-apa bahan pun, ikan ke apa ke, semua ibu akan basuh. Okey, itu ibu punya tugasan. Kalau kamu nak makan contoh macam buah, kamu boleh ambil sendiri tapi mestilah
basuh. Wajib Okey, seterusnya nombor 2. Sentiasa menutup makanan. Yang ini pun penting. Kalau kat rumah kita, kat rumah kita panggil tudung saji lah kan. Tudung saji tu kita makanan yang kita tak habis ataupun ada makanan yang kita tak makan lagi, kena tutup. Jangan biarkan dia terdedah, kerana jika kita biarkan makanan tu terdedah, nanti lalat datang. Lalat akan hinggap dekat makanan kita kan. Lepas tu kadang-kadang lalat akan bertelur dekat makanan kita. Kadang kita tak nampak lalat tu hinggap. Kita ambil, kita makan. Dah jadi keracunan makanan. Jadi kenalah wajib makanan sentiasa ditutup. Terutama kalau kita pergi kedai-kedai kan, macam kedai-kedai tepi jalan tu, tengok dia tutup tak bekas makanan dia. Kalau dia tak tutup, mungkin kamu boleh cari kedai yang tutup lah. Sebab kalau tak tutup, kalau tepi jalan, kadang dia duduk tepi jalan, kenderaan lalu lalang, asap kenderaan, habuk kan, melekat dekat makanan. Jadi makanan tu jadi tercemar. Okey, nombor 3, memilih kedai makan yang bersih. Ini pun salah satu cara kamu memilih makanan. Kita tengok kedai tu bersih tak? Kalau kedai tu bersih, kita boleh pergi. Kalau tengok kedai tu luaran pun dah nampak tak bersih kan. Jadi kita boleh pilih kedai yang lain kan. Kedai banyak. Okey, tak semestinya kedai kat situ sedap cikgu nak pergi. Tapi kalau tak bersih pun tak boleh, sebab nanti akan menjejaskan kesihatan kamu. Okey, kedai yang bersih. Kalau kamu perasan, dulu Kementerian Kesihatan dia ada buat penilaian pada kedai-kedai. Dia ada bagi grade A, B, C. Tak silap cikgu lah. Jadi ada grade tu kan dia tampal dekat kedai. Jadi kamu tengok, kalau setengah kedai yang baru, dia tak adalah. Kedai-kedai yang dah lama beroperasi tu, dia ada dinilai. Okey, kamu tengok gerai tu A ke B ke C. Kalau A, dia warna hijau. Okey, kamu boleh pergi makan sebab kedai tu bersih. Kalau B atau C, seeloknya elakkan. Tapi yelah, benda macam ni kita tak terpulang pada diri kita sendiri sebenarnya. Okey, seterusnya, mengenali makanan yang rosak. Okey, makanan tu memanglah berkhasiat, tetapi kalau dah rosak pun kita tak boleh makan. Okey, kita tengok macam mana cikgu makanan yang rosak. Okey, mari kita tengok sama-sama. Pertama, makanan berkulat. Apakah contohnya? Roti kan. Kadang mak kita beli roti, lepas tu nantilah mak, nantilah mama, nanti saya makan. Tak makan sampailah tarikh luput dia. Lepas tu barulah time tu kamu teringat nak makan roti. Tengok roti tu, kalau dah lebih tarikh luput, jangan makan sebab dia dah mula berkulat. Bila berkulat, kamu makan, jadi apa kat kamu? Jadilah sakit perut. Sebab itulah kita kena makan makanan yang bersih, yang tidak tercemar. Okey? Seterusnya murid-murid, nombor 2, makanan basi. Makanan basi ni cikgu rasa kamu semua pun tak akan makan lah kalau makanan tu dah basi. Contohnya, makanan tu dah semalam punya, beli kan kat kantin. Lepas tu beli hari ni, esok tu baru teringat nak makan kan nasi lemak tu. Tengok nasi lemak tu dah basi. Tolong jangan makan. Cikgu pasti kamu pun tak nak makan sebab bau dia dah mula busuk, dan nak makan pun memang tak selera, memang tak boleh makan pun. Jadi jangan makan. Okey, seterusnya, ketiga, makanan tercemar. Okey, makanan tercemar ni terjadi sebab apa? Sebab yang tadi itulah, makanan tu tak ditutup. Tengok lalat hinggap macam tu. Kita tak nampak masa lalat hinggap. Kita nampak masa lalat dah tak ada. Kita pun pergi ambil kuih tu makan. Dah kita yang sakit perut. Ataupun kita beli makanan dekat luar, dalam nasi goreng tu ada lalat lah, ada lipas lah, contohlah kan. Sebab tu cikgu cakap kena pilih kedai yang bersih. Bila kedai tu bersih, bermaksud dia sediakan makanan tu pun bersih. Bila kamu pilih kedai yang grade-nya C, yang kurang bersih, jadi kat dapur ni kita tak nampak kan, luar pun tak bersih, apatah lagi kat dapur kan. Sebab tu kita kena bijak memilih kedai makan dan juga tempat kita nak makan. Okey, seterusnya,
waktu makan. Waktu makan ni murid-murid yang dia punya asas ada 3. Yang pertama, sarapan. Sarapan ni kita makan waktu pagi lah. Sebelum kamu pergi sekolah, kalau kamu sekolah. Ataupun sebelum kamu mulakan sesi PDPR, kamu makan dulu sarapan. Penting sarapan ni untuk mengekalkan tenaga kita. 2, makan tengah hari. Makan tengah hari, lunch hour, pukul 12, pukul 1 macam tu boleh makan tengah hari. Dan makan malam. Makan malam bila? Pukul 12 malam ke? 10 malam ke? Takkan. Makan malam, kita makan malam pukul 6, 6.30 dah boleh makan dah sampai pukul 8. Lebih daripada pukul 8 tu boleh makan tapi tak digalakkan. Sebab masa tu kita dah bersedia untuk tidur. Kalau kita makan terus tidur, tak boleh. Bukan tak boleh, tak elok lah untuk kesihatan kita. Okey murid-murid. Ini adalah cadangan makanan untuk sarapan. Okey, ini cikgu bagi cadangan untuk makanan yang berkhasiat kamu boleh amalkan di rumah. Okey, yang pertama, susu. Pagi boleh minum susu macam cikgu cakap. Tak semestinya anak-anak kecil, baby saja yang minum susu. Kita yang dewasa, kamu yang remaja pun boleh minum susu. Sebab susu ni bagus. Kedua, roti. Roti ni pun kita boleh buat lah. Roti bakar ke kan. Boleh buat roti bakar. Minum dengan susu. Dan juga telur. Telur tu macam mana? Terpulang. Sama ada kamu nak rebus telur, kamu nak telur tu setengah masak pun boleh. Ini adalah cadangan sahaja makanan yang berkhasiat. Maksud cikgu kat sini tak semestinya hari-hari nak kena makan roti canai. Hari-hari nak pergi makan nasi lemak. Tak semestinya. Sebab apa? Roti canai itu berminyak, nasi lemak tu bersantan, lemak. Jadi makanan tu dah dikategorikan makanan yang tidak berkhasiat bila kita ambil banyak-banyak. Boleh makan nasi lemak, jangan cikgu tak boleh makan nasi lemak apa ni. Tak boleh, tapi bukanlah hari-hari. Mungkin diselang-selikan dengan makanan yang lebih berkhasiat. Okey murid-murid. Nombor cadangan makan tengah hari. Ini cadangan menu lah untuk makan tengah hari. Yang pertama, nasi. Tengah hari bagus kita ambil nasi sebab tengah hari ni kita dah start guna tenaga yang banyak. Jadi kita kena top up tenaga kita dengan makan. Kemudian makan nasi, ambillah sayur. Jangan nasi saja. Sayur tak ambil. Kena ambil sayur. Wajib ambil sayur dalam setiap makanan kita. Sebab sayur ni adalah bagus untuk kita punya tubuh badan. Yang kedua, buah-buahan. Okey, buah-buahan pun kita digalakkan ambil. Dan juga contoh ini cadangan ikan. Ikan kita boleh ikan goreng ke, kalau lagi bagus ikan tu dibakar sebab tak gunakan minyak, lebih sihat. Okey, tapi jangan lepas ni mak masak ikan goreng tak nak, mak nak ikan bakar. Nanti dia kata cikgu Yat kata makan yang sihat ikan bakar. Tak adalah macam tu. Maksudnya ini cadangan, ikut terpulang kepada kamu. Ini untuk pengetahuan kamu, cikgu terangkan ya. Okey, seterusnya anak-anak makan malam. Okey, malam pun kita kena makan kan. Kalau tak kita tak makan malam nanti nak tidur lapar. Lepas tu dah lapar, dah tengah malam barulah bangun cari makan. Dah salah macam tu. Okey anak-anak, kita tengok nombor 1. Cadangannya mi. Okey, mi apa? Mi goreng, mi sup. Mi sup pun lagi bagus kan sebab mi sup. Lepas tu dicadangkan ayam. Ayam tak kisahlah, ayam panggang ke, ayam yang dimasak sebagai lauk ke kan. Buah-buahan dan juga jus. Jus ni daripada buah-buahan sebenarnya. Ataupun ada juga daripada sayuran yang kita mesinkan dia, ambil dia punya jus tu. Bagus sangat untuk kesihatan, untuk pembesaran tubuh badan kita. Okey anak-anak. Seterusnya penutup. Okey, penutupnya adalah kita mestilah mengambil makanan yang berkhasiat untuk pembesaran dan kesihatan tubuh badan kita. Okey. Jadi makanan yang kita makan masuk dalam badan kita itu adalah terpulang kepada kita. Sebab kita yang makan. Tak ada orang pun yang paksa. Nak makan. Tak ada. Jadi untuk kamu di peringkat remaja, kamu anak-anak murid cikgu pasti semua boleh bezakan baik dan buruk. Jadi bolehlah lepas ni pilih makanan yang berkhasiat untuk menjadi amalan gaya hidup
sihat kita. Okey murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita bertemu lagi di sesi PDPR yang akan datang. Okey, pesanan cikgu, jaga diri elok-elok, duduk rumah dan InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang ditetapkan di sekolah nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.